عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا وأسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Surah Al-Hujurat. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, lagi terlalu halus pengetahuan dan maklumatnya. Berkatalah orang-orang Arabi, orang-orang darat yang jauh tinggal di kawasan pedalaman, yang tidak belajar, kepada Nabi SAW, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad SAW, katalah kami telah Islam, kerana iman belum masuk ke dalam hati-hati kamu. Jika sekiranya kamu mentaati Allah dan Rasulnya, Allah tidak mengurangkan amal kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman ialah sesiapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun segala ajaran Allah dan Rasulnya. Dan selepas itu mereka berjihad. Mereka berjuang dengan harta mereka dan diri mereka untuk meninggikan agama Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kita ambil perkara ini pertama dulu daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Dia menjadikan manusia ini berbagai-bagai bangsa, walaupun semua mereka daripada keturunan seorang manusia sahaja, Nabi Adam AS. Dilahirkan daripadanya zuriat yang terlalu ramai hidup di atas muka bumi untuk menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Allah, untuk beribadat, untuk memakmurkan bumi dan menjalankan hukum Allah. Dan Allah menaburkan manusia dengan berbagai-bagai bangsa dan puak hidup di seluruh pelosok dunia ini. Dan Allah Ta'ala jadikan dunia ini dengan cukup sistematik, sebagaimana firman-Nya, wa khalaq kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Dan Dia menjadikan tiap-tiap sesuatu dan Dia qadarkan mengikut qadar dan hadnya yang tepat, yang sesuai, yang menetap. Allah Ta'ala jadikan muka bumi ini ada daratannya yang terdiri daripada beberapa benua, beberapa negeri,
Ada kawasan lautannya, kawasan air masin dengan qadarnya, kawasan air tawar dengan qadarnya, dan diletakkan dalam perut bumi itu berbagai-bagai hasil. Ada hasil pertanian untuk makanan, untuk sayuran, untuk buahan. Ada hasil ternakan, binatang laut, binatang darat. Ada kawasan petroleum, gas. Ada kawasan bidih, logam dan sebagainya. Dan ahli-ahli kaji bumi mendapat maklumat yang terbaru. Di dalam perut bumi ini ada lautan api, ada lautan gas. Bukan bocong gas, lautan gas, lautan api. Menunjukkan Allah Ta'ala boleh menamakkan dunia dengan satu letupan yang menghancurkan semuanya. Dan Allah Ta'ala taburkan manusia itu mengikut negeri masing-masing, mengikut hasil negeri masing-masing. Ada negeri pertanian, ada negeri yang ada galian, ada minyak, ada negeri yang industri, kepakaran dan sebagainya. Allah Ta'ala jadikan manusia itu dengan satu susunan berbagai bangsa dan puak, tinggal di tempat negeri masing-masing, mengikut cuaca masing-masing dan hasil masing-masing. Selepas itu mereka bertukar hasil di antara satu sama lain. Secara berkenalan dan bermasyarakat di antara satu sama lain dengan teratur. Allah Ta'ala tak jadi tak cukup. Semua cukup. Makanan cukup, minyak cukup, gas cukup, kayu balok cukup, semua cukup. Dan Allah Ta'ala aturkan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya diutuskan Rasul mengikut negeri masing-masing, mengikut kaum masing-masing. Tetapi untuk akhir zaman ini diutuskan seorang Rasul saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Ta'ala nak tamatkan riwayat dunia. Sebagaimana manusia ada ajal, ada mati, pohon kayu ada mati dia, dunia ada mati juga. Sebelum ditamatkan ajal dunia ini, Allah Ta'ala beri sedikit ilmu kepada manusia. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Dan tidak diberi ilmu kepada mereka sedikit saja. Dengan ilmu yang sedikit itu manusia boleh mencipta dan mereka berbagai-bagai alat. Mereka boleh bergerak dengan cepat, boleh berhubung dengan cepat di antara satu negeri dengan satu negeri dalam masa beberapa jam saja. Dapat maklumat dalam masa beberapa saat saja. Maka cukup untuk akhir zaman ini seorang Rasul saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul ini dilantik di semenanjung tanah Arab, kawasan Asia Barat, yang menemukan 3 benua yang besar dalam dunia. Benua Afrika, benua Eropah, benua Asia, yang merupakan asas kepada penduduk manusia di bumi ini. Benua Amerika itu kemudian dihubungkan kemudian selepas daripada ini. Dikurniakan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk Allah untuk kenal Tuhan, beribadat pada Tuhan, dan untuk menggunakan benda-benda yang ada di muka bumi ini mengikut qadar yang ditetapkan oleh Allah. Kalau lebih haram, melampau haram. Ada bahan untuk manusia, ada bahan untuk binatang, ada bahan untuk jentera. Contohnya untuk jentera minyak, untuk manusia air. Manusia tak boleh minum minyak. Kalau minum minyak mampu mati, terbakar perut. Minyak ni untuk anjing, bukan untuk manusia. Begitulah binatang yang haram, benda yang haram itu untuk lain. Tuhan buat untuk lain, dan yang lain itu untuk faedah manusia pada akhirnya. Tuhan letakkan sempadan-sempadan ini. Dan Tuhan tugaskan manusia berbagai bangsa duduk di negeri masing-masing,
sesuai dengan keadaan masing-masing, dan mereka hendaklah berhubung di antara satu sama lain, lita'arafu, supaya berkenalan di antara satu sama lain, bukannya bergaduh. Ini asas hubungan antara bangsa yang diajar oleh Quran, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak memperkenalkan Islam kepada orang bukan Islam, kena perkenal orang ni dulu. Jangan perkenal kafir harbi dulu. Kafir harbi kena perang dulu. Tidak. Damai dulu. Selepas itu ada manusia yang tak ikut, yang lawan syariat Allah Ta'ala. Ada yang lawan dengan hujah, lawan dengan hujah. Ada yang tak lawan dengan hujah, dia angkat senjata, lawan dengan senjata. Barulah ada hukum-hukum selepas itu. Inilah kaedah yang diajar oleh Al-Quran Al-Karim. Maka Quran itu surah-surahnya dibahagikan. Ada surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Ada surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Surah yang diturunkan di Mekah hanya masa tidak ada negara. Surah diturunkan di Madinah masa sudah ada negara dan ada politik. Surah Madinah ni ada pula surah yang turun dulu, surah yang turun kemudian. Yang turun kemudian, kalau berbeza dengan dahulu, tak boleh nak dikumpulkan, maka yang kemudian membatalkan yang dulu. Pakar sementara. Contohnya, Allah nak mengharamkan Arab. Tuhan tahu orang Arab, manusia suka sangat Arab ni. Dia tak erti nak mikir. Kalau susah, cara nak hilang susah, biar mabuk, hilang akal. Itu cara bodoh. Allah menurunkan ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihim. Mereka bertanya akan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan arak dan judi. Beritahu kepada mereka, arak dan judi ini ada manfaat dan ada dosa. Manfaat dia ada, dosa dia ada. Manfaat dia banyak. Di antara manfaatnya ialah untuk buat cuka. Masam, campur dengan makanan, kesihatan tubuh kita. Itu manfaat dia. Dan manfaat yang lain untuk perubatan dan lain-lain lagi. Dan ada dosa. Tapi dosa lebih besar pada manfaat. Kalau tak kena cara, maka Allah mengharamkan arak untuk dia minum. Minum tak boleh arak ni, diharamkan oleh syarak. Itu ayat yang pertama. Lepas tu masih ada lagi sahabat Nabi yang minum arak. Tuhan kata manfaat dia ada juga, dosa dia ada juga. Kita ambil manfaat lah. Manfaat Nabi hilang akal, minum, mabuk. Sehingga semayang baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, tak ada nak berhenti. Udah ulah hak tu ya, wala antum abdu sebab mabuk arak. Cuma sembahyang mabuk, belum sembahyang minum arak dulu. Allah menurunkan wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Kalau mabuk, biarlah mabuk dulu, lepas tu baru sembahyang. Itu ayat yang kedua diturunkan di Madinah. Kemudian setelah lama Tuhan turunkan ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, anak-anak panah yang digunakan untuk melihat nasib, yang dipuja dengan berhala, itu adalah keji daripada amalan syaitan. Jauhlah kamu, diharamkan terus. Bila dengar ayat mengharamkan terus, disebut bagaimana iman para sahabat radhiyallahu anhum. Ada kalangan mereka yang sudah simpan arak di rumah beberapa tempayang besar, bukan untuk minum, untuk meniaga. Bila dengar Tuhan kata haram, terus cuah sehingga mengalir arak di jalan. Tak ada yang kata nak habis ni dululah, nak habis ni dulu baru dah haram, habis takut rugi meniaga. Tidak. Ini kepatuhan mereka. Ini ayat yang turun kemudian membatalkan ayat yang dahulu. Jelas tak boleh dikumpulkan ayat ini.
Di sana ada ayat yang berbeza. Kerana keadaan yang berbeza. Keadaan yang berbeza, maka ayatnya berbeza. Contohnya ayat yang mengatakan, qatilul musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ada ayat, la yanhakumullahu alladhina lam yuqatilu fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak menghalang kamu berbuat baik dengan orang kafir yang tidak memerangi kamu, dan tidak menghalang kamu dari tanah air kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Macam mana nak buat? Ayat yang pertama mengatakan perangi semua, asal kafir perang. Ayat yang kedua tidak menghalang orang kafir yang berbaik, yang berakhlak, yang tidak menentang Islam, kita mengadakan hubungan dengan mereka. Di sini menunjukkan bahawa ini keadaan yang berbeza. Di antara kafir yang menyerang dengan senjata, dengan kafir yang berdamai. Bahkan ketika Nabi nak berhijrah, Nabi guna orang kafir tunjuk jalan nak pergi ke Madinah. Jalan orang tak tahu. Di sini ada kafir yang kita boleh berdamai dengan mereka, dan kafir yang kita lawan. Ada dua ayat Quran yang bercanggah. Ini kena faham. Di sinilah Allah Ta'ala menyusun cara hidup manusia. Bahkan dalam hubungan antara bangsa, antara kaum, balik pada ayat tadi, walaupun kita berperang, Tuhan kata, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amanah. Ayat daripada suratul Anfal yang diturunkan kemudian setelah perintah perang. Jika sekiranya seorang musyrikin daripada negara kafir datang ke negeri kamu untuk meminta perlindungan daripada kamu kerana dia telah dizalimi di negeri dia, maka terima, beri perlindungan kepada dia dan pendengarkan kepada dia kalam Allah. Mudah-mudahan dia masuk Islam. Kalau dia tak boleh terima, jangan serah ke negeri yang bunuh dia, serah ke negeri yang aman. Ini ayat Quran yang mengatakan hubungan di antara kaum dan bangsa dalam Islam mendahulukan perdamaian, mendahulukan adil, mendahulukan ra'i daripada peperangan. Ini menyebabkan orang kafir yang mengaji Islam sangat merasa kagum. Quran ini sungguh hebat. Di antaranya, Nabi melarang sahabat-sahabatnya membunuh utusan daripada negara kafir yang datang ke negeri orang Islam. Walaupun kita berperang dengan negeri dia, dia atas utusan. Dia atas utusan kan dia nak berunding. Kita terima utusan ni, berunding. Dia kasar dia apa, jangan kata apa, patah-patah balik. Tak boleh ambil peluang bunuh dia. Tak, ini haram. Haram mengikut syariat Islam. Haram. Tak boleh dibunuh utusan. Sebagaimana tak boleh dibunuh duta-duta. Duta-duta negara asing yang mari ke negeri kita, tak boleh bunuh. Ini perlindungan diplomatik hari ini. Dipanggil perlindungan diplomatik. Perlindungan diplomatik ini adalah Quran. Orang kafir tak reti, dia mengaji Quran, baru dia reti. Jadi masalahnya orang Islam tak reti Quran. Ini jadi masalah yang kita hadapi pada hari ini. Bahkan dalam hubungan perdagangan antara bangsa, di antara Islam dengan dunia luar, kita boleh berniaga dengan negara-negara yang ada hubungan diplomatik dengan kita. Dan kita juga boleh berniaga dengan negara-negara yang tak ada hubungan diplomatik dengan kita. Bila ada orang kafir di sebuah negeri yang berperang dengan kita, berperang, tapi rakyat dia ni bukan rakyat yang berperang, dia nak berniaga je, dia nak mari berniaga dengan kita, maka boleh beri visa pada dia yang disebut Al-Mu'amman. Dia beri keamanan kepada dia mengikut tempoh yang tertentu. Dia boleh duduk dalam negeri kita, dia berniaga di negeri kita. Dia ni bukan nak perang, nak berniaga, mari berniaga, mari berniaga. Biar dia berniaga, biar dia berniaga, tempoh yang tertentu dia balik ke negeri dia. Hikmahnya ialah supaya dia mari ke negeri kita, dia tengok Islam ni baik, Islam ni adil, Islam ni baruh. Balik ke negeri dia, dia cerita orang negeri dia pula. Ini tujuannya. Cerita ini pasal apa tak boleh buat begitu.
Ada orang Islam tak pakai gawa, teruk ada orang kafir pula setengah tu. Kerana kita dah ikut Islam. Ini puncanya. Dalam hubungan antarabangsa, kita boleh terima orang kafir mari negeri kita untuk berniaga. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada tahun Ramadah, tahun kemarau. Tahun kemarau ini menyebabkan harga gandum mahal. Harga gandum mahal, harga jagung mahal, harga beras pun mahal. Madinah tak ada beras, tak ada ladang di Madinah. Semuanya import daripada luar. Dan di sana ada sistem cukai yang disebut nak usyur, iaitulah cukai ekspor dan import. Barang yang dibawa masuk dikenakan cukai. Sebagaimana orang kita berniaga dia kenakan cukai, kita kenakan cukai pada dia. Lalu Sayyidina Umar mengambil tindakan menghapuskan cukai gandum, menghapuskan cukai makanan, menghapuskan cukai ni. Bila cukai dihapus, maka peniaga-peniaga menganggap dia boleh untung besar. Menyebabkan peniaga gandum, peniaga makanan datang ke Madinah, menyebabkan makanan menjadi banyak di Madinah dan harga dia turun. Ini kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hubungan antarabangsa. Ini semua ada dalam Quran. Hubungan antarabangsa supaya berkenalan, supaya memperkenalkan Islam kepada orang bukan Islam. Itulah dalam masa yang ringkas, sebenarnya perkara yang macam ni kena tulis satu kitab. Bukan satu ceramah yang pendek, satu kitab yang dihuraikan oleh ulama-ulama di dalam kitab yang panjang-panjang yang perlu kita kaji. Yang jadi masalah hari ini, orang Islam tak mengaji agama dia sendiri. Orang kafir mengaji Islam. Orang kafir mengaji Islam, dia ambil Islam ni, dia ambil hukum dunia, dia tak ambil akidah, tak ambil dosa pahala. Itu rosoknya orang kafir. Kita orang Islam ni ada ilmu kita, tapi tak ambil ilmu kita sendiri. Di sinilah menyebabkan kita jadi lemah pada hari ini. Wallahu a'lam.